Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, marilah kita rafakkan syukur, puji dan pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan keizinan dari Allah Subhanahu wa taala jugalah terus memberkati dan mengurniakan keizinan untuk kita meneruskan lagi baki hayat kita hinggalah kita telah pun melangkah ke-10 yang pertama Ramadan, ya, berbaki kurang lebih 19 atau 20 hari saja lagi untuk kita menyempurnakan Ramadan. Boleh tolong gelapkan depan sikit bang, supaya dia punya tu naik sikit. Satu lagi bang. Okey, alhamdulillah. Baik, kita renung di saat ini, kita bermuhasabah di saat ini. Betapa ramai dalam kalangan orang-orang yang kita kenali, sama ada dalam kalangan ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, yang bercita-cita untuk bertemu dengan Ramadan pada kali ini, tetapi ada dalam kalangan mereka yang sudah habis masa kehidupannya, yakni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yang masih dikurniakan dengan pinjaman umur ini, hendaklah kita bersyukur dengan setinggi-tinggi syukur dan membuktikan kesyukuran kita itu bagaimana kita menyambut ataupun menerima kedatangan Ramadan yang cukup barakah ini. Sebab itu ada satu kata-kata dalam bahasa Inggeris yang berbunyi, Ramadan is the time to empty your stomach and feed your soul. Inilah bulan di mana kita mengosongkan tangki perut kita yang selama 11 bulan kita terus makan dan minum. Walaupun ada hari-hari yang
diberi ataupun dinyatakan keutamaan untuk kita melazimi puasa sunat pada sebelum daripada bulan Ramadan. Tetapi tak semua orang-orang beriman, orang-orang Muslim yang ada kekuatan untuk berpuasa di saat orang lain tak berpuasa. Jadi di sini sudah cukup memberi gambaran awal kepada kita bahawa berpuasa itu mengupayakan satu potensi dalaman yang boleh kita sebut sebagai willpower. Willpower ni yang kita sebenarnya nak hidupkan. Bila ada willpower ni, kita boleh berupaya untuk melalui kehidupan ini dengan ujian-ujian dan cabarannya. Dan willpower ini juga sebagai satu gambaran adanya kekuatan dalaman dan adanya benteng ataupun perisai. Ini juga yang dinyatakan dalam matlamat berpuasa itu untuk mendapat takwa di peringkat awal ini. Baik, kita lihat. Saya yakin daripada Ramadan yang pertama sehinggalah pada hari ini, guru-guru yang datang menyampaikan atau berkongsi ilmu di sini sudah berulang kali membaca ayat ini. Apalah kiranya kalau kita masih sudi untuk melihat, membaca dan mengutip mutiara-mutiara hikmah daripada kalam Allah Subhanahu wa taala ini. Ayat yang ke-183 Suratul Baqarah, juzuk yang kedua. Pada pertemuan akhir kita, iaitu pada bulan Syaban, penghujung bulan Syaban, telah pun saya nyatakan bahawa fasa atau masa penurunan ayat ini, ayat 183 Al-Baqarah ini, iaitu ayat kefarduan puasa, diwahyukan pada penghujung bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pun berada di Madinah. Pembinaan negara dan komuniti yang baru untuk melaksanakan tuntutan iman, culture dan surrounding itu sudah dibina. Berbanding dengan era Mekah, 13 tahun era Mekah, beribadah pun terpaksa sembunyi. Berbeza suasana itu. Bermakna 13 tahun Rasulullah SAW di Mekah itu, wahyu-wahyu yang turun semuanya mengukuhkan akidah, keimanan. Dan apabila kita baca permulaan ayat ini, seruan yang eksklusif diseru oleh Tuhan sekalian alam, Allah Rabbul Alamin, diseru dengan panggilan, wahai orang-orang yang beriman. Lihat, 13 tahun pembinaan iman di Mekah. Ayat-ayat yang turun semua pengukuhan dalaman. Dengan pengukuhan dalaman itulah setelah sampai kepada fasa pembinaan negara dan surrounding yang baru, yang mana keliling kamu semua orang-orang yang sudah bersedia untuk melaksanakan titah perintah Allah, diseru secara eksklusif. Ini sudah memberi jawapan awal bahawa ibadah-ibadah dalam rukun Islam mahupun ibadah-ibadah yang lain, kekuatan yang mampu melonjakkan seseorang itu untuk menunaikan ibadah itu adalah iman. Saya yakin kalau bukan asbab ataupun bukan kerana iman, kita semua tak akan berupaya untuk puasa. Tak akan. Sebab berpuasa ni bukan senang.
satu ibadah yang tak boleh dinilai luarannya. Semua daripada kita nampak bibir kering, badan letih, mata mengantuk. Tapi tak sama bagaimana setiap daripada kita melalui ibadah puasa. Ada yang sekadar dapat menahan haus dan lapar, tapi tak dapat menahan, menjaga anggota-anggota lain, indrawi-indrawi yang lain daripada mencemarkan atau mengurangkan kelebihan puasa itu. Yang hanya dapat menilai secara individual punya penilaian tadi hanyalah Tuhan yang mencipta kita. Maka diseru dengan seruan beriman sebagaimana latihan yang kita telah jalani dalam ibadah puasa ni. Sejak umur berapa? Saya yakin seawal usia kita keanak-anakan lagi, kita sudah pun mula bertatih dalam berpuasa. Walaupun pagi sama-sama bangun sahur, tapi balik preschool perut dah lapar, buka peti, itu biasa. Tetapi diambil refleksi daripada 13 tahun era pembinaan akidah tadi, di mana tak diturunkan perintah ibadah sekaligus. Dibina kekuatan kepercayaan dan keyakinan dulu, belief system dulu. Dah ada belief system, baru boleh ada kekuatan untuk perform keyakinan dalaman tadi, akidah tadi. Hal yang sama dilalui 13 tahun Rasulullah mendidik generasi awal di Mekah, dan hal yang sama juga kita lalu dalam proses berpuasa. Puluhan tahun. Kalau dihitung kesempatan, Rasulullah SAW hanya sempat berpuasa tidak melebihi daripada 10 kali Ramadan. Sebab ayat ini diturunkan pada tahun kedua Hijrah. Rasulullah menjadi Rasul umur 40 tahun. 13 tahun di Mekah, maknanya 53 sudah ke Madinah. Selepas 2 tahun, tahun kedua Hijrah, tahun pertama, tahun kedua, baru turun perintah puasa. Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijrah. Kita daripada 7 tahun, hari ini mungkin 40 tahun, berapa kali kita telah berpuasa? Melebihi daripada kesempatan Rasulullah SAW. Lihat peluang yang Allah berikan tahun demi tahun. Pada tengah hari ini kita masih dapat bertatap wajah. Walaupun dah berlalu 10 Ramadan, saya sebut tadi, hari-hari dah dibacakan ayat ni oleh penceramah. Tapi saya nak baca juga sebab saya nak sentuh daripada, mudah-mudahan daripada angle lain yang tak disentuh pada perbincangan sebelumnya. Kalau seandainya berlaku pengulangan, anggaplah sebagai satu ibu ataupun induk kepada proses learning. Repetition is the mother of learning. Ini tak siapa boleh tolak. Maka yang pertama, Allah menyeru secara eksklusif dengan dasar imannya hamba ini kepada Allah. Allah menyeru mereka. Kita mudah-mudahan Allah istiqamahkan iman kita. Kutiba alaikumusiyam, difardukan ibadah puasa itu seperti mana yang telah difardukan ke atas umat terdahulu. Dua perkara besar yang kita nak lihat dalam ayat ini, pada bahagian ini, bahagian kedua ini. Bahagian pertama tadi keimanan, ya, belief system kita. Yang kedua, kefarduan puasa. Baik. Masa bulan Ramadan, sebulan Ramadan surau kita lebih ramai orang daripada bulan tak Ramadan. Sebab bulan tak Ramadan ni waktu lunch hour. Orang pergi makan dulu, ada lebih masa singgah solat zuhur. Cuma bayangkan, bulan tak Ramadan, kuliah zuhur ni diwajibkan kepada semua staf datang. Ada yang terfikir, macam mana nak lunch, nak pergi kuliah ni, perut lapar ni. Saya highlightkan bukan program tu,
perkataan diwajibkan. Bila management kata, bila majikan kata, kalau tak datang, tak attend course ni, zuhur ni, ada merit, kena tolak. Rasa terpaksa tak? Perkataan diwajibkan tadi. Jadi pada tengah hari ni, saya nak luruskan paradigma kita semua. Di dalam Al-Quran mahupun hadis Nabi SAW, satu-satu ketetapan ibadah yang berada pada level wajib, walaupun sebagaimana kefahaman umum bila kata wajib, alah beban lah. Wajib, beban, rasa beban. Sebab rasa benda tu mandatori. Tak datang kuliah zuhur, kena merit. Contoh, tak puasa, berdosa. Aduh, susah betul lah. Tapi kita cerita, kita telah melalui proses latihan selama bertahun-tahun dalam umur tadi. Sepanjang umur kita tadi. Sepatutnya tidak ada lagi rasa bebanan tu. Tapi tidak ada lagi rasa bebanan ni. Kita nak cerahkan ibadah tadi dengan ilmu. Baru dia makin jelas. Jadi setiap perintah di dalam Al-Quran yang menyebut diwajibkan, difardukan, langsung tidak membawa maksud bebanan. Tetapi ia merupakan satu pulangan faedah kepada hamba-hamba atau manusia yang melakukannya, yang sudah terjamin benefit daripada amalan itu. Yang kedua, ayat ini menyebut difardukan puasa seperti mana difardukan kepada umat terdahulu. Bermakna antara ibadah yang tertua di dunia dalam sejarah kehidupan manusia, antaranya adalah puasa. Sedar ataupun tidak kita? Hari ini saya semua alih bahasa dalam bahasa yang sedikit mudah. Kita baca ayat ni lama dah. Difardukan puasa ke atas kamu seperti mana umat atau generasi terdahulu. Selain daripada ibadah kurban yang dilakukan oleh anak kandung Adam pada fasa lapis generasi manusia pertama di dunia, di muka bumi ni, puasa antara ibadah lain selain daripada kurban adalah ibadah yang tertua di dunia. Baik, saya nak tanya tengah hari ni, oleh kerana dah puluhan tahun puasa, Al-Quran menyebut perkataan kutiba alaikumus siyam. Bulan puasa ni dia ada dua yang utama. Yang pertama siyam, iaitu puasa. Yang kedua qiyam, iaitu menghidupkan atau membangunkan Ramadan itu dengan ibadah. Jadi dalam Al-Quran kita tidak akan temui perkataan puasa. Puluhan tahun kita puasa, sejujurnya tahukah kita perkataan puasa itu daripada bahasa apa? Ilmu Allah ni semakin kita bincang, semakin kita tidak pernah jumpa titik noktahnya. Ya, itulah yang diumpamakan di dalam Al-Quran. 7 air lautan seandainya dijadikan dakwat untuk tulis ilmu Allah, kering air lautan pun ilmu Allah tidak habis ditulis. Puasa, perkataan puasa adalah daripada perkataan Sanskrit, iaitu upavasa. Jadi puasa. Kita banyak pinjam perkataan daripada tamadun yang lebih lama. Walau bagaimanapun, bukan istilah itu yang ingin didebatkan. Adalah pelaksanaannya. Itu hanyalah dari aspek linguistik saja. Hanya pengetahuan tambahan saja. Baik, saya dah sebut yang kedua adalah ibadah puasa itu ibadah yang tertua di dunia. Kalau dilihat daripada zaman Nabi Adam, sudah ada dalam beberapa riwayat, walaupun riwayat ini ada perbezaan pandangan dari sudut kekuatan riwayatnya,
Tetapi pokoknya pelaksanaan puasa itu sudah berlaku daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita sebut daripada pandangan agama, pandangan keimanan kepada Allah, hakikat puasa itu kerana iman, maknanya Nabi pertama, manusia pertama sebagai pemimpin kepada kelompok yang awal, Adam, sudah berpuasa. Nabi Idris, Nabi Nuh pun berpuasa, sampai puasa yang masyhur iaitu puasa Nabi Daud. Puasanya selama setengah tahun. Puasa sehari, berbuka sehari. Sepanjang tahun, setengah tahun lah. Cuma berbeza dipisahkan oleh jarak berbuka, iaitu tidak berpuasa sehari. Makan sehari, tak makan sehari. Tapi zaman sebelum tu, catatan-catatan yang dapat kita rujuk, waktu puasa, model puasa tu, dia ada perbezaan. Ada kalanya berpuasa daripada waktu maghrib sehingga maghrib besok. Jadi kalau malam tu dah tidur, tengah malam bangun, pergi tandas, tiba-tiba perut lapar, jangan buka peti, tak boleh makan. Tapi zaman tu tak ada peti ais. Itu model puasa zaman tu. Tapi pokoknya, puasa itu sudah pun dilalui daripada manusia pertama sehinggalah kita umat yang terakhir. Baik, kita ambil kiasan ataupun analogi daripada sudut production. Kalau kita ambil dalam bidang otomotif lah misalnya, saya rasa saya pernah sebut dalam tahun lepas, Ramadan tahun lepas, satu-satu model kenderaan yang dikeluarkan, dia akan jadi edisi pertama bagi model tersebut. Berlalu tempoh edisi pertama, unit yang dikeluarkan tu dah habis dibeli, akan keluar pula unit yang menambah baik lagi, sama ada nilai eksterior ataupun interior dia. Enjin sama, biasanya dia tak ubah spek tu, dia ubah aksesori. Ada pre-facelift. Selepas pre-facelift ada facelift. Dan selepas facelift biasanya ada sama ada limited edition ataupun edisi-edisi yang tertentu yang istimewa sebelum edisi yang terakhir. Sama ada yang terakhir itu discontinue ataupun disambung lagi berdasarkan permintaan semasa, itu bergantung. Tapi bila disebut ayat ini telah berpuasa daripada orang yang terdahulu, kita ni edisi yang mana satu ni? Kita edisi umat terakhir, umat Nabi SAW. Inilah keistimewaan yang tidak berlaku kepada umat terdahulu tetapi dianugerah kepada kita. Ramadanlah satu-satu bulan yang mana ganjaran amal kebaikan atau ibadah itu digandakan, tidak sepadan dengan tempoh hayat kita. Abang Fahmi paling tinggi dapat bonus UEM pernah dapat 1000 bulan. Tak ada. Kalau dapat 10 bulan tu, itu kira durian guntur lah. Dulu Bank Rakyat pun pernah bagi sampai 18 bulan. Tapi sekarang dah tak ada. Zaman tu dah berlalu. Itu cerita 18 bulan. Ni cerita 1000 bulan ke atas. Bila disebut ayat yang kita baca Al-Qadar nanti, malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan equally 1000 bulan. Malam Al-Qadar itu ganjarannya bermula daripada 1000 bulan. Lebih baik disebut. Mana nak dapat? Kita hidup 1000 tahun pun, 1000 bulan pun, 84 tahun pun, kita tak boleh maksimum ibadah selama itu. Tak boleh. Itu malam yang paling istimewa. Namun hari-hari yang dilalui dalam Ramadan ini juga cukup istimewa. Walaupun kita berpuasa, kita tetap boleh dapat pahala orang lain pun berpuasa. Walaupun dengan menjamu seteguk air ataupun sebelah daripada tamar. Kalau kita dikurniakan dengan panjangnya umur seperti umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh dan sebagainya,
belum tentu kita boleh optimumkan umur itu untuk ibadah sepenuhnya. Tak mungkin. Jadi bila dikurnia kepada umat Nabi SAW yang umurnya tak selanjut umur umat terdahulu, tetapi ada detik-detik yang istimewa seperti Ramadan, digandakan ibadah itu kepada umur yang tidak sepadan dengan keupayaan untuk melakukannya. Maka ini satu kelebihan yang cukup luar biasa. Sebab tu dalam beberapa hadis menyebut bahawa man hurima khairuha faqad hurima, ataupun man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang terlepas, ataupun dalam istilah permukaannya, barang siapa yang diharamkan kebaikan dalam bulan Ramadan ni, maka dia terlepas pahala daripadanya kebaikan. Maknanya barang siapa yang tidak menyambut Ramadan ni sebagai satu bulan yang penuh dengan tawaran dan hadiah daripada Maha Pencipta, maka berlalu Ramadan ni dia tidak akan beroleh apa-apa. Rugilah. Cukup besar nilai. Baik. La'allakum tattaqun, pada bahagian akhir. Matlamat berpuasa ini dengan harapan mudah-mudahan orang-orang yang berpuasa ini mencapai ketakwaan. Baik, tadi saya dah sebut puasa dalam sejarah kenabian. Yang ini pun saya dah sebut juga, tapi saya nak sebut juga pada tengah hari ni sebab dah berlalu setahun, ya. Berpuasa bukan sekadar dilalui oleh manusia. Kaedah puasa itu iaitu berlapar, menahan lapar. Gambar apa ni? Gambar ayam betina. Duduk bandar ni ada jumpa ayam ah. Mana jumpa ayam kan, jumpa KFC dia lah. Ayam hidup tak ada. Duduk kampung ada. Pukul 4, pukul 3 dah berkokok dah kan. Kejut bangun. Ayam betina ni, tu sebab orang tua-tua pesan, ayam betina kalau mengeram telur jangan usik. Oh, dia punya marah dia riuh sekampung. Sebab apa? Sebab ayam betina masa dia mengeramkan telur ni, ayam betina tidak akan makan. Keluar berita semalam kan, kat Shah Alam ke tak silap, yang Bangla kawan dia minum air orange kena bunuh kan. Puasa kan, orang tengah puasa kan. Orang puasa ni, orang tengah lapar ni, jangan marah-marah. Dia punya temper dia lain macam. Buat tengah lapar ni. Itu pun dah jadi contoh pada kita. Jadi kalau kita usik ayam ni tengah meram tu, memang dipatut kita. Ini kita cerita, kita imbau kita punya previous pengalaman sebelum datang duduk menetap di bandar ni. Kita duduk kampung dulu. Ayam betina dalam proses mengeramkan telur ni tidak akan makan, never eat. Ular dalam proses salin kulit, sampailah kulit yang lama tu tertanggal dan yang ada kulit baru. Ular pun tidak akan makan. Lihatlah binatang-binatang yang lain sekalipun, ketika mana haiwan dalam fasa sakit, kucing sakit, bagilah pelet paling mahal pun dia tak akan makan. Dia akan cari satu sudut, menyendiri, duduk sampai dia recover, baru dia bangun, dia makan. Itu kucing. Jadi bermakna ada indikasi daripada makna puasa secara bahasa yang menahan lapar dan dahaga itu adalah untuk menghasilkan, memberi pulangan manfaat. Tumbuh-tumbuhan, musim daun luruh, nak ganti daun baru, tak berlaku fotosintesis, yang mana cahaya matahari tadi menjadi zat makanan untuk memproses klorofil. Tak berlaku. Jadi apabila orang beriman berpuasa, tidak hairan pada satu hari raya baju kita pakai sedap terletak kan, tapi besok tengah hari dah makan rendang, dah makan lemang, nak pakai samping pun tak nak dah. Dah kembang. Dah kembang balik. Ni 10 hari puasa ni,
Kalau kita timbang berat badan kita, saya yakin tak banyak pun sikit turun. Tapi ada satu yang dia tak turun tapi dia naik, iaitu berat iman kita. Bila Abang Fahmi kata tadi bulan puasa ni ramai Ustaz, lebih ramai daripada biasa, yang bukan kata kat surau UM je, kat mana-mana masjid pun. Muka yang jarang nampak pun ada bulan puasa. Memang bulan puasa ni memang menyeru, memanggil orang-orang yang jarang nampak pun, dia akan datang juga. Kelebihan Ramadan tadi. Jadi, secara implementasinya, kaedah berlapar tadi, tidak menerima sebarang zat makanan untuk keperluan biologi. Mana manusia tak makan, tak minum. Haiwan tak makan, tak minum. Pokok tak menerima matahari untuk cahaya matahari untuk proses makanan. Sudah dapat kita bayangkan dalam kefahaman yang cukup-cukup jelas kefarduan yang kita sebut puasa wajib tadi. Sebenarnya Allah bukan membebankan manusia, tetapi sudah dijanjikan pulangan faedah puasa itu. Akhirnya dalam perubatan mengiktiraf puasa itu adalah satu proses menyahkan atau mengeluarkan racun-racun ataupun toksin dalam fizikal kita. Detox. Dulu pakai apa itu? Paste tu, tampal. Bangun pagi tengok hitam tak hitam. Detox. Dijenamakan semula pula daripada puasa tadi kepada intermittent fasting. Sama ada daripada aspek perubatan atau kosmetik. Tetapi fokusnya, jawapannya, ultimate-nya adalah rejuvenasi. Kan? Kita nak pulih kan? Kita nak jadi lagi baik. Kita tidak perasan makna kefarduan itu bukan satu bebanan, walaupun sering ditanggap makna fardu, wajib. Alah, susah kan? Tetapi bila dilihat pada aspek dan pandangan iman, maka ia satu hadiah yang Allah hadiahkan kepada umat manusia, hambanya. Apabila dia melakukan, dia akan mendapat faedah daripada apa yang dia lakukan. Bila kita sedar ibadah puasa itu atas dasar ilmu, insya-Allah tidak akan ada lagi rasa bebanan dalam kepala dan kefahaman kita. Aduh, susahnya. Kita duduk kat Malaysia ni, berapa jam kita puasa? 10. Lebih kurang. Negara-negara yang siang panjang tu macam mana? Midnight sun, tengah malam pun matahari lagi, tapi siang ada waktunya, musimnya siang panjang. Ada yang puasa sampai berbelas jam mana ni? Oh, kalau kita lah 10 jam gitu saya pun dah cukup teruji untuk mendidik kita bagaimana ketika rasa tak ada tak makan, tak minum, bagaimana dalaman kita tadi dididik. Sebab itu saya sebut di awal tadi, Ramadan is the month to empty your stomach, but to feed your soul. Kita kosongkan perut kita, tapi bulan ni perut kosong ni, jiwa kita hidup. Kita mula sedar. Ini prosesnya. Saya nak sebut nama-nama yang jarang didendangkan. Ni nama kita belajar masa sekolah dulu ni. Dalam catatan sejarah menyatakan bahawa dia ni antara public figure lah zaman tu, ya, mensyaratkan kepada student-studentnya, anak muridnya yang ada di setiap level pengajian, sebelum naik kepada level pengajian, naik pangkat, syaratnya puasa. Nama-nama lain seperti Aristotle, ya, ada lagi nama seperti Plato. Ni nama-nama yang dah lama orang dah tak sebut. Ada orang sebut Plato ini, orang tak sebut Plato ini. Generasi ini sebut Palatau, dia tak sebut Plato. Betul tak? Saya touch term-term yang memang bersifat current.
kita pun sedar, nama Plato dah tak sebut, nama lain yang modified sikit je dia punya pronunciation tu. Ini pun dikatakan dalam catatan hayatnya berpuasa. Walaupun kita tak bincang daripada aspek dia Islam tak Islam. Jadi kalau cerita ibadah puasa tadi, sama ada ia dilakukan dalam maksud ibadah ataupun ia ditunaikan dalam tuntutan ritual anutan seseorang itu, namun ia turut dilaksanakan oleh makhluk Tuhan yang ada di alam ini yang bersifat nature. Puasa itu satu kefarduan kepada orang beriman. Puasa itu juga dilakukan dalam tamadun manusia di dunia. Hatta dalam Yahudi sekalipun. Pernah dengar ni? Ini pun berasal daripada dua perkataan. Yom itu adalah yaum, hari. Kippur itu adalah kafarah. Bermakna berpuasanya orang Yahudi pada syariat mereka dahulu adalah untuk penghapusan dosa. Jadi Ramadan bukan sahaja menghapuskan dosa, Ramadan juga menghapuskan lemak-lemak yang tak patut ada dalam badan kita. Akhirnya menjelang hari raya, badan kita jadi ringan. Dan tahun ni kita menghadapi equinox yang sangat panas. Dalam seminggu dua ni pukul 1 hingga pukul 3 petang, ya Allah. Dia punya merengat kulit kita. Saya tak boleh bayang orang kerja kontrak kat luar tu macam mana. Kita duduk dalam surau ni punya aircon. Baik, jelas. Secara konsep ayat, secara makna syariat kita telah fahami hari ni. Saya kupas hingga akhir. Bila disebut la'allakum tattaqun, berpuasa itu membuahkan satu kekuatan yang disebut takwa. Takwa. Tadi kita sebut daripada awal, willpower. Adanya satu daya daripada dalaman setelah mana kita melatih diri kita secara konsisten untuk kita dapat satu nilai kekuatan. Bukan sahaja luaran, tetapi dalaman. Kadang-kadang luar nampak kuat, tapi dalam tak kuat. Orang kata apa? Nampak fizikal sado, tapi dalam hati ada. Kita kuliah ni santai-santai je tau. Kita mudah-mudahan yang kita nak adalah kesan daripada kuliah ni. Baik. Bagaimana ibadah dalam Ramadan ni? Ini ketah kerja saya ni. Bagaimana Ramadan ni? Kita sebut dari Ramadan ni bulan yang sangat istimewa. Dan kita dah sebut proses-proses implementasi puasa tadi, semuanya akhirnya memulangkan kepada faedah penyembuhan, kesihatan, sesuatu yang lebih baik. Ayam mengeramkan telur nak keluar baka baru, ular saling kulit dapat kulit baru, pokok luruh daun nak berganti daun baru. Orang beriman berpuasa daripada badannya tak sihat, akhirnya jadi sihat. Dan dalam perubatan sudah diiktiraf, tidak ada siapa pun yang boleh menafikan faedah puasa. Walaupun puasa dari sudut medical, boleh minum air tapi tak makan. Nak masuk operation theater, doktor jab, air masuk, tapi makan tak ada. Tapi kaedah tadi berlapar. Jadi bila saya sebut intermittent fasting tadi, walaupun satu terminologi baru dalam kaedah berlapar tadi, dengan tujuan apa? Diet kan? Pada orang beriman, berpuasa sunat itu jauh lebih baik daripada intermittent fasting. Sebab intermittent fasting mengambil model puasa, cuma dalam duration ataupun period yang lebih panjang. Kalau berpuasa sunat, dapat pahala, sihat pun dapat. Intermittent fasting boleh minum tapi tak boleh makan, tak puasa lah namanya. Kalau dari sudut agama ada beza. Jadi bagaimana Ramadan ni dapat benar-benar memberikan waktu pemulihan, penyembuhan, penyucian yang terbaik kepada orang yang berpuasa.
Ni saya nak tunjukkan dalam baki 15 minit ni. Kita sampai 1.45 kan, 12.45 tu 45 kan. Belah ni ekstra sikit, lama sikit ya. Okey. Ini 5 elemen dalam penciptaan, kesempurnaan penciptaan insan, manusia. Adanya jasad, ada physical body, adanya roh, nyawa kita yang kita tak tahu, kita tak boleh define kat mana roh ni sebab dia unseen. Tapi dua-dua elemen ni di antara yang nyata dengan unseen tadi dalam hidup ni, dia komplement, dia ada. Tak boleh yang kita nak nyatakan yang kita tak nampak itu tak ada, tak boleh. Arus elektrik kita tak nampak pun, tapi ada. Sentuh, meninggal. Jadi kalau ada jasad, tak ada roh, itu mayat. Ada roh, tak ada jasad, orang Melayu panggil hantu. Ada roh, ada jasad. Belum lagi boleh define apa benda ni. Hidup ni apa ni? Binatang ke? Tumbuhan ke? Bila ada akal, maka itu satu kelebihan kepada manusia. Haiwan ada akal? Tak ada. Brain ada? Akal tak ada. Saya belum pernah jumpa haiwan masuk public toilet dia nak buang air. Saya belum pernah. Melainkan haiwan-haiwan peliharaan yang kita latih. Itu adalah. Itu pun dilatih. Tapi fitrahnya tak begitu. Bermakna yang membezakan pengisytiharan di dalam Al-Quran manusia ini adalah the best of creation adalah kerana elemen kesempurnaannya. Ada akal, ada hati. Hati bukan liver. Hati adalah elemen dalaman rohani kita. Kemudian adanya nafsu. Haiwan pun ada nafsu, tapi tak ada akal. Tumbuh-tumbuhan ada nafsu tak? Mana ada nafsu? Kalau pokok ada nafsu, dia tak mau duduk tengah panas. Dia nak duduk dalam UM ni, menara ni. Kalau sebab nafsu tadi yang membuatkan seseorang itu ada pilihan dan kehendak. Dan kalau tidak ada nafsu, kawasan sentral ni tak ada bangunan yang pencakar langit seperti ini. Makna manusia tidak ada daya untuk dia berkembang sebab tak ada nafsu. Jadi kita cerita makhluk yang paling bawah, batu, tanah, bumi yang kita pijak. Ni paling level paling bawah, the lowest. Kalau level ni ada pilihan macam kita, ada akal, ada nafsu, saya yakin kita tak boleh pijak dia. Sebab dia diciptakan tanpa pilihan. Kau suka, kau tak suka, kau duduk situ. Tuhan cipta begitu. Tetapi makhluk lain ambil manfaat pada level yang paling bawah tadi. Atasnya haiwan. Ada roh, ada jasad, ada kehendak, ada nafsu. Tapi tak ada akal, tapi ada naluri. Berbeza dengan manusia. Tetapi apabila manusia melakukan perbuatan yang mana haiwan pun tak pernah melakukannya, maka dia jatuh martabat dia lebih rendah daripada haiwan. Kemudian manusia dalam elemen ini paling tinggi malaikat. Sebab Al-Quran menjelaskan ini entiti makhluk yang bernama malaikat ni dia sentiasa patuh saja. Tapi kita perlu ingat, walaupun malaikat digambarkan sebagai makhluk yang paling setia, paling patuh kepada Tuhan, kerana pada penciptaan malaikat itu tidak adanya elemen nafsu. Maknanya malaikat tidak diuji. Walaupun berada pada kedudukan yang sentiasa patuh dan taat, tetapi kepatuhan itu statik. Statik dalam kebaikan. Sebab dia tak ada elemen pertemuan. Tetapi manusia adanya kelima-lima elemen ini, kalau manusia dapat taat kepada Tuhan yang mencipta kita, bermakna manusia naik darjatnya lebih tinggi daripada malaikat. Yang ini sebenarnya pembinaan daripada belief system yang sudah dibina selama 13 tahun tadi. Kita puasa pun dah 10 tahun.
Jadi sepatutnya puasa pada umur hari ni ada perbezaan daripada puasa-puasa yang sebelumnya. Maksudnya apa hasil yang kita dapat setelah kita puasa, yang itu yang kita nak. Bukan sekadar ritual. Bukan sekadar itu. Baik. Untuk kita fahami bagaimana 5 elemen ni, dia ada bengkel pemulihan dia. Dia kena masuk workshop. Kenderaan pun kalau dah sampai dia punya had dia, kita tak bagi servis, minyak hitam likat, akhirnya enjin pun rosak. Jadi badan kita pun sama. Kalau 11 bulan yang kita makan, tak ada bulan puasa ni 12 bulan juga kita makan juga. Kilang pun dia ada kuarter dia untuk shutdown tau. Kena ni balik. Buat alignment balik dia punya mechanical. Kalau manusia ni tak ada berhenti makan, saya tak tahulah jadi apa. Baik. Cuba lihat ibadah dalam bulan Ramadan ni yang sangat istimewa. Tadi ada 5 elemen dalam kejadian manusia kan? Ini 5 elemen dalam Ramadan. 5 elemen inilah yang akan memulihkan pada 5 elemen pada kejadian manusia tadi. Adanya tarawih, adanya tadarus, adanya sahur, adanya imsak, adanya iftar. 5 kitaran ini dilakukan oleh orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan secara konsisten. Malam ni malam ke-11 tarawih kan? Tak boleh masuk 11 sampai 20 ni nak ubah. 10 pertama, 10 malam pertama tarawih lepas isyak. 10 kedua ni nak tarawih lepas zuhur. Boleh? Tak boleh. Tak valid. Dia mesti tarawih lepas isyak juga. Dan tanpa kita sedar, kita belum berpuasa pun lagi pada 1 Ramadan, ia sudah dibuka dengan ibadah tarawih. Bermakna Ramadan itu hadir dengan tarawih. Timbul balik video kat Indonesia semayang macam kilat kan, 20 rakaat 3 minit kan. Jadi kita sama-sama renungkan ya. Pada bahagian yang pertama ini berbaki lebih kurang 9 minit masa kecederaan ya. Saya rasa dah sampai masanya umur kita, sampai peringkat pendidikan kita sampai hari ni, kat mana-mana pun ada sumber ilmu sekarang ni. Saya rasa ni dua grup ni dah tak perlu berdebat lagi dah. Geng 08, geng 20, macam geng kongsi gelap 08 ni. Nak buat 8 rakaat silakan. Nak buat 20 rakaat silakan. Jangan kata yang buat 8 rakaat 20 ni tak ada. Yang buat 20 kata 8 bukan tarawih. Saya rasa zaman kita ni, kita dah tak tepi dah benda tu. Lagi malang kalau bergaduh 8-20 tapi tak buat. Lagi malang. Lagi malang. Baik. Cuba lihat apa yang kita nak. Yang pertama, yang ini yang kita nak ni. Dalam ibadah tarawih tadi, barang siapa yang mendirikan solat tarawih tadi sampai witir bersama imam, dia akan dapat ganjaran pahala seperti dia solat sepanjang malam. Yang inilah yang kita kena sama-sama pertimbangkan balik. Tak kira 20 atau 8. Tapi kita hari ni, zaman kita zaman bekerja. Tak mungkin kita ada ke lapangan yang lebih kalau kita tidak ada tugasan lain selepas daripada tarawih. Balik kerja pun dah cukup penat. Jadi bukan kata 8 atau 20, yang penting buat. Jangan diperbincangkan. Ada kekuatan, ada kelapangan, buatlah banyak pun. Tak ada kelapangan, jangan tinggallah 8 tadi. Tak ada kelapangan di masjid, jangan tinggal di rumah. Jadi kalau dapat buat 8 campur witir 3, walaupun tak lama macam 20, tapi dapat sama imam, siapa nak bagi ganjaran beribadah sepanjang malam? Kita boleh habiskan masa 3-4 jam tengok surfing internet, tengok app sebagainya. Tapi kalau imam dan semayang baca satu muka, kita dah mula tengok imam ni kopiah dengan baju dia tak matching lah malam ni. Sebab lama sangat berdiri. Betul tak? Kita ni ada limit kita punya fokus. Setiap orang ni tak sama. Jadi kita kena raikan perbezaan dan kepelbagaian tadi. Kerana Islam datang dengan rahmat. Jadi saya serulah, kita jangan tertinggalkan benda-benda yang tak membawa faedah yang besar. Tapi 8 atau 20 atau lebih, itu bukan
bukan isu yang diperdebatkan, tetapi apa yang kita dapat daripada tarawih tadi. Sebab muazzin zaman Rasulullah namanya dipanggil Bilal. Ada muazzin yang kedua, sahabat Nabi yang buta tu, Abdullah bin Ummi Maktum. Tapi Bilal utama, Bilal diraja, Bilal bin Rabah. Tapi bila Nabi nak suruh Bilal azan, Nabi panggil apa? Arihna ya Bilal. Perkataan ni bahasa Arab ni. Arihna ni membawa maksud, wahai Bilal, rehatkan kami dengan solat. Baru Bilal pergi azan. Jadi maknanya solat itu adalah hentian, rehat dan rawat. Jadi kalau buat tarawih 20 rakaat 3 minit, saya confirm bukan rehat dan rawat. Penat dapat. Tapi keluar daripada solat itu jiwa tidak ada rasa direhatkan dan dirawat. Jadi biarlah fizikal kita di masjid, di atas jadah, di dalam ibadah, tetapi kita keluar daripada salam itu, memberi salam dalam selepas solat tadi, jiwa kita dapat rasa ketenangan yang kita tak dapat melainkan dalam solat. Sama-sama kita renungkan. Jadi elemen pertama dalam Ramadan iaitu tarawih, memulihkan roh. Roh kita ni jadi tenang. Spiritual kita tenang, minda kita tenang. Baik, yang kedua, lagi 4 minit. Okey, yang ni saya sebutkan tadi. Dia punya kesimpulan yang pertama, ibadah solat itu menenangkan roh kita. Yang kedua, tadarus. Sejak PKP dah ada 2 grup ni. Dulu ada grup masjid, grup surau kan. Sekarang ada grup ketiga, grup online. Jadi saya dah sebut tadi, kalau kita nak bincang lah soal boleh tak boleh, boleh tak boleh, Nabi buat tak buat. Nabi tak buat tadarus online, tuan-tuan. Nabi SAW bertadarus dengan Jibril alaihissalam setiap malam dalam bulan Ramadan. Bermakna selepas tarawih. Hari ni kalau masjid buat 20 rakaat, mana ada grup tadarus? Moreh pun dah tak ada dah. Dah licin, geng 08 sapu dulu. Jadi jangan ceritalah. Kita cerita kesempatan dan peluang yang kita tidak mahu lepaskan. Jadi apa pun, kenapa dalam sebulan ini kita perlu bertadarus? Tadarus itu bukan hanya proses pembacaan semata-mata, tetapi tadarus itu ia hadir dengan makna. Nak tengok orang baca newspaper, kita tanya dia, kau baca apa? Dia jawab apa? Dia kata, aku pun tak tahu apa aku baca. Kita pun mesti tanya, kalau kau tak tahu apa kau baca, buat apa kau baca? Kalau kita baca Al-Quran, kita tak tahu permukaan makna, ia belum sampai kepada makna bacaan. Ia hanyalah penyebutan saja. Ubah. Kita perlu membaca walaupun jumlahnya sedikit, tetapi setidak-tidaknya kita faham apa yang kita baca. Kefahaman yang kita baca itulah yang akan mengubah kita punya paradigma dalam bulan Ramadan ni. 11 bulan ideologi Islam ini hadir dalam kita. Kita buka je ni hari ni, kita bukan baca bahagian kita, kita baca rumah tangga orang, kita baca hal orang, benda yang kita tak patut tahu yang akhirnya jadi rubbish bagi kita. Akhirnya hal orang pun kita terpaksa ambil tahu. Bulan Ramadan ni kita hibernate benda ni sekejap, kita fokus kat Quran. Kita akan dapat sesuatu yang cukup luar biasa. Dia akan menjernih dan meluruskan pemikiran kita yang kita sebut akal tadi. Yang ketiga, sahur. Ini pun luar biasa lah. Ada 2 golongan. Golongan yang liat bangun sahur. Kalau tengok bola boleh bangun tau. Dia sahur kadang-kadang susah bangun. Ya? Baik, sahur ni dia bukan sekadar makan, bukan sekadar waktu makan. Tetapi sahur ni istimewa adalah waktu beristighfar. Waktu sahur kena ada reserve time untuk istighfar. Kerana waktu sahur ni adalah waktu paling mustajab, Allah ampunkan dosa kita. Baik, maka elemen sahur tadi mensucikan hati kita dalam elemen tadi. Yang keempat, elemen jasad, elemen nafsu pada bahagian dalam Ramadan iaitu imsak.
Imsak ni yang kebanyakan orang faham waktu imsak, tengok jam kat masjid kan waktu imsak kan. Waktu warning untuk sebelum azan subuh. Sebenarnya imsak bukan hanya waktu tu. Imsak ni adalah definisi kepada puasa, iaitu menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa. Saya rasa tak berlaku lah kat sini lah. Tapi itulah yang kita susah nak tahan ni. Ni pun satu. Yang kedua, lisan kita. Dan dalam hadis menyebut bahawa Allah tidak berhajat kepada orang yang hamba yang berpuasa, lapar dan dahaga, tapi dia tak jaga lisan dia, dia tak jaga telinga dia, dia tak jaga pandangan dia, maka dia dapat lapar dan dahaga je. Jadi sebab tu saya kata tadi, dalam tempoh kita puasa tadi, kalau boleh jangan buka benda ni. Buka Quran tak apa, kita buka, kita baca hal orang lain, mulut kita tak cakap, tapi jemari kita akan tulis komen. Dia puasa ni. Makna puasa tadi. Jadi sebab itu, berpuasa ni memang sudah dipraktikkan, alhasilnya adalah untuk mendapat kebaikan daripada berpuasa. Baik, yang terakhir, iftar. Ada geng buffet Ramadan, ataupun kita nak berbuka seperti Rasulullah. Tadi kita kata semua nak ikut Rasulullah kan. Ni ikut Rasulullah tak ni? Alhamdulillah rezeki itu banyak dalam bulan Ramadan ni. Tapi kalau kita tengok menu Rasulullah berbuka puasa, Nabi berbuka puasa dengan rutab. Rutab ni kurma basah, bukan kurma kering. Kurma kering tu tamar. Sebab rutab ni bila kurma basah, kita dah 10 jam puasa, dia membekalkan instant glukos supaya body kita dapat tenaga balik. Jadi Nabi SAW berbuka sebiji tamar ataupun dengan rutab atau tamar, Nabi minum air, Nabi semayang. Kita 7 jenis air, 3 lauk, itu yang tak larat semayang tarawih. Confirm. Saya dah sebut awal tadi, Ramadan is the time to empty your stomach and feed your soul. Inilah Ramadan. Sempurna 5 kitaran tadi, ia akan membaiki 5 elemen dalam kejadian manusia. Mudah-mudahan mendapat sesuatu pada tengah hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.